Baik, kita akan bersama dengan rakan tugas dari daerah Tutong. Majdi, apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah saya khabar baik pada pagi ini dan ya ceria nampak ya Muammar dan juga Serina pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tidaknya ya? Bersarapan tadi sekejap. Jadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang memberikan tenaga tu. Baik, Majdi, seperti dikongsikan je tadi, Madi ni katanya ia membuat kertas perahu. Jadi kalau Majdi sendiri pernah juga hampir tu merasai di zaman sekolah ke, ataupun zaman-zaman kanak-kanak dulu. Mungkin membuat roket ya. Sedemikian. Bagaimana Majdi? Ya, kalau saya ya dan yang pasti memang bagi saya lah mengimbau zaman kanak-kanak dahulu saya membuat origami perahu tu ini pandai, tapi saya paling pandai buat origami kapal terbang. Itu siap dah. Ini ya. Dan saya pernah Ani ya, orang dan sampai Ani kalau kita ni indah mengajarkan anak kita ni merupakan satu kerugian ya. Keseronokan yang tiada tandingannya itu sebenarnya. Betul. Dan saya percaya di sebalik kapal terbang kertasan ni ada pelbagai penceritaan pastinya yang manis-manis, khususnya kepada generasi-generasi terdahulu ya. Dan juga Majdi, Serina ya. Kalau kita ni membuat origami kapal terbang ni, ya ada tekniknya. Kita ni perlu tahu orang yang ujung muncungnya tu mesti tajam supaya ia dapat terbang tinggi. Ia bukannya orang asal membuat indah dia tu. Betul. Ada bermacam jenis tu. Ada yang santai, ada yang kadang-kadang memacu tu lajunya. Ada teknik lagi tu, cara kita ni mengumban, nyerang dan seumpamanya. Baik, itu adalah perkongsian bersama tu Majdi untuk pagi ini. Jadi mungkin juga penonton kita ni dah sabar ini untuk mengetahui apakah sebetulnya akan bahan yang boleh dikongsikan dari daerah Tutong. Jadi kita teruskan bersama dengan Majdi. Baik, terima kasih kepada Muammar dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat kepada penonton yang masih lagi setia bersama Rampai Pagi, dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong dan Auda. Alhamdulillah ya. Ingin juga saya khabarkan keadaan cuaca saat ini adalah dalam keadaan yang baik, dan ramai juga di antara Auda yang telah pun melakukan ataupun sedang melakukan aktiviti-aktiviti dadah di pagi hari ini. Dan apa yang kita harapkan agar Auda menjaga keselamatan diri dan sentiasa bertawakal kepada Allah agar apa jua yang Auda lakukan sentiasa diberikan keberkatan dan lancar dalam melakukan apa jua aktiviti yang Auda lakukan. Biar saya kongsikan di sini mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini 10 Disember 2021 dan akan menjejaskan di Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya. Mukim Kiudang Tutong, dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi volteng rendah di kawasan berkenaan, dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung semula dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas atas pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini. Dan esok juga Auda Sabtu 11 Disember 2021, pemotongan sementara bekalan elektrik diteruskan lagi di Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya. Sama juga ianya akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung semula di sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas atas penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini dan juga esok. Biar untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan rakaman yang kami sediakan untuk tatapan Auda hari ini. Kebersihan itu membawa erti bersih dan suci daripada sebarang kekotoran. Kebersihan itu adalah aspek utama dalam kehidupan seharian semua manusia, seperti yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, di mana kebersihan itu terdiri daripada dua, iaitu kebersihan diri dan kebersihan jiwa. Kebersihan diri bermula daripada tanggungjawab seorang insan tersebut untuk memastikan diri dalam keadaan bersih. Hal ini akan menimbulkan perasaan bertanggungjawab untuk memastikan keadaan persekitarannya juga bersih. Sebagai contoh,
keadaan bilik, kawasan rumah mahupun tempat bekerja. Kehidupan yang harmoni dan selesa memerlukan kepada persekitaran yang damai dan tenang, yang mana iklim kedamaian dan ketenangan itu akan terhasil melalui persekitaran yang bersih. Kebersihan juga adalah cermin diri kita sebagai individu, masyarakat, serta negara, dan ruang dan kawasan yang bersih menjadikan hati kita tenang dan nikmat menghirup udara segar sentiasa ada. Dalam memupuk kesedaran khususnya dalam mengutamakan penjagaan kebersihan, di mana kebersihan itu amat dituntut, justru beberapa buah agensi menawarkan pelbagai jenis dan perkhidmatan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, dalam memupuk kesedaran masyarakat di negara Brunei Darussalam, terutama sekali dalam penjagaan kebersihan, ianya amat penting kerana kebersihan amat dituntut dalam diri individu masing-masing. Memang tidak dinafikan, meskipun penat, lelah dan juga letih dalam menjalankan pelbagai tugas seharian, ianya amat penting apatah lagi dalam menjaga kebersihan persekitaran kawasan tempat tinggal kita ni. Perkhidmatan sebegini ianya turut memberi peluang kepada para belia dan individu-individu yang memerlukan pekerjaan dan menimba lebih banyak pengalaman khususnya dalam usaha mereka untuk meneroka alam pekerjaan yang sebenar. Bagi saya kepentingannya adalah semua orang ada tanggungjawab untuk menjaga kebersihan. Jadi macam membersihkan rumah, membersihkan kereta, membersihkan kedai. Tetapi apa yang kami cuba menunjukkan dari company ini adalah untuk menjaga kebersihan itu adalah salah satu pekerjaan yang penting lah, yang untuk dinaikkan tarafnya sebagai salah satu pekerjaan yang profesional. Dari awalnya kami memulakan perniagaan ini disebabkan pandemik yang melanda di seluruh negara lah. Jadi macam selepas pandemik itu kami mendapat idea yang menjaga kebersihan itu adalah salah satu yang yang patut dijadikan rutin lah sebenarnya. Jadi untuk dari segi penamaan company kami memilih Bersih Solution lah. Kerana kami ingin menampakkan yang company ini daripada Melayu, dari nama Bersih itulah. Kami mau menampakkan company ini Melayu, lokal and then senang diingati. Jadi bersih juga sama dengan tema kami, iaitu menjaga kebersihan untuk penduduk-penduduk rakyat Brunei lah. Dari awalnya Bersih Solution ini kami membuat secara sambilan, tetapi selepas kami macam sudah running, alhamdulillah sambutannya tu agak memberasangkan lah. Jadi macam sudahnya demand makin banyak, kami pun tukar plan, terus fokuslah untuk memajukan lagi company ini. Kami memilih pekerja kami orang lokal adalah kerana kami akan memberi peluang untuk orang-orang lokal, sama kami mau menunjukkan arah orang ramai yang lokal ini mampu membuat kerja-kerja yang keras. Permulaan bisnes ini adalah semasa COVID-19. So kami memang sebelum ini spesialis untuk disinfektan. Tapi disebabkan dengan alhamdulillah Brunei ini sudah kurang COVID-19, tapi masih tahap tani berjaga-jaga. So kami memastikan kebersihan penduduk Brunei ini di tahap yang memuaskan. Sebenarnya permulaannya kami yang pengusaha ini yang diberikan training dari kami punya supplier. Lepas itu sudah kami mendapat fully knowledge itu, so kami turunkan arah pekerja-pekerja kami untuk memastikan standard kebersihan itu sampailah arah pekerja kami. Banyak antara pekerja-pekerja kami di Bersih Solutions ini terdiri daripada alumni PKBN. So saya tu mengambil dorang ini sebab saya pernah bekerja sama dorang ini di sepanjang saya berkhidmat di PKBN, intik 7, intik 8 sama intik 9. So di sana saya melihat dorang ini mempunyai potensi yang macam dapat diperluaskan lagi. So saya mencari dorang, mengkontak dorang. So saya membuka peluang pekerjaan ini kepada dorang. So untuk menjabarkan perkhidmatan itu, kami menjabarkan perkhidmatan kami ini melalui social media, mostlynya Facebook dan juga Instagram. Kepada belia-belia di luar sana, diharap
mereka jangan kurang mencuba untuk mencuba sesuatu yang baru, terutamanya untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. So mostlynya belia-belia di luar tu ada attachment sekolah apa kan, tetapi berbeza dengan alam pekerjaan sebenar. So diharap belia-belia di luar sana tu mencuba, mahu untuk memasuki alam pekerjaan sebenar untuk menimba pengalaman untuk di masa akan datang. Dengan cara seumpama ini, ia juga diharap akan dapat sedikit sebanyak membantu mereka untuk sama-sama menjana ekonomi serta mendukung wawasan Brunei 2035 dengan mengatasi isu pengangguran khususnya pada masa akan datang. Baik Auda, itulah dia bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda pada pagi Jumaat ini ya. Itu dia usaha para belia dalam mengusahakan satu bisnes ya, dalam lebih tertumpu kepada membersihkan kawasan, membersihkan kawasan dalam rumah, luar rumah dan sebagainya, dan ianya diusahakan oleh anak tempatan kita ni, dan itu mungkin bagi saya adalah satu perkara yang kita cukup bangga sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat lazimnya bisnes ataupun bidang perniagaan yang tertumpu pada membersihkan kawasan ini selalunya kita lihat bukan anak tempatan, tapi ini anak tempatan sendiri yang mengusahakan. Jadi itu satu perkara yang baiklah ya, dan kita percaya juga para belia pada masa ini juga memang semakin berani untuk melibatkan diri dalam apa je bidang keusahawanan, dan untuk nyorang membuka langkah yang baru lagi dan keluar daripada kepompong. Itu adalah perkara yang amat baik sekali, dan kita doakan juga kepada para pengusaha, para belia yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Kita doakan agar semuanya akan sentiasa maju jaya di masa-masa akan datang, insya-Allah. Baru sebelum kita berpisah, satu lagi info yang saya kongsikan di sini, yang mana pada Auda yang ingin mendapatkan borang tawaran bagi mendapatkan ruang-ruang kosong gerai makan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong masih lagi dibukakannya sehingga 14 Disember 2021, dan ini dibukakan kepada syarikat-syarikat franchise dan juga syarikat persendirian dan merupakan rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang bermas tautin di daerah Tutong. Dan bil maklum, setiap satu borang permohonan akan dikenakan bayaran sebanyak RM2 dan tarikh akhir menghantar borang permohonan adalah pada 14 Disember 2021 pada jam 2 petang, dan borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dimasukkan di dalam peti tawaran Jabatan Bandaran Tutong. Baik Auda, itu sahaja dapat diberikan pada pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berkongsi lagi makluman semasa bagi pengetahuan kita bersama juga. Kita kembali bersama Muammar dan juga Serina. Silakan.